Kembali semula ke litar Tangkak Johor untuk perlumbaan pusingan yang ke-7 bagi Petronas Mission Cup di 2021 dan kategori Premier yang akan kita saksikan selepas ini nanti dalam CP 150. Tapi sebelum kita saksikan bagi perlumbaan yang akan berlangsung nanti, kita akan lihat Super Pole yang terlebih dahulu berlangsung di sebelah tengah hari tadi. Super Pole adalah penentuan untuk kedudukan di 10 grid terbaik di kedudukan grid permulaan perlumbaan berdasarkan kepada kedudukan semalam sewaktu sesi kelayakan dan pelumba yang disenaraikan dalam Super Pole kali ini. Tengku Amirul keluar seperti dengan Izzat, Haziq Fairuz, Afif Amran, Nazirul Izzat, Muhammad Baharudin, Akid Aziz, Aiman Tahiruddin, Azroy Hakim Anwar, Kasma Daniel dan Iqbal Amri Abdul Malik yang melakukan masa terpantas semalam 45.589 saat. Afif antara pelumba yang cemerlang di litar ini. Afif rekodnya di sini agak baik dan dia melakukan masa 46.7 saat untuk berada di kedudukan petak yang keempat pada perlumbaan kali ini. Dan tapi lepas itu kita lihatkan Tengku Amirul Hafiruddin. Tengku Amirul yang agak lama juga tidak lihat dia dalam kebat skor yang terbaik kali ini. Dia juga menaikkan diri pada Super Pole dan catatan masa yang dilakukan oleh Tengku Amirul 47.425 pada maka catatan dilakukan pada sesi kelayakan dan pada kedudukan di grid Tengku Amirul melakukan 44.404 waktu Super Pole. Kemudian kita bersama dengan Afif Ahmad Afif Amran yang saya katakan tadi. Afif adalah antara pelumba yang cemerlang di litar ini sejak dikenalkan pada tahun 2017 di litar tangkak. Dia sentiasa berjaya untuk berada di depan dan melakukan masa terpantas ketika ini 4.142 saat untuk Afif. Tapi kita akan nantikan pelumba kelahiran Johor ini, Kasma Daniel Kasmayuddin, yang sudah pun mendapat sentuhannya dan berjaya melakukan masa yang terpantas untuk berada di petak utama perlumbaan. Dengan catatan terpantas sewaktu Super Pole untuk Kasma. Dan bagi Kasma, inilah petak pertama yang sulung bagi musim 2001 ini. Kali terakhir dia berada di petak utama adalah pada perlumbaan di Bandar Penawar 2017 di Johor juga. Begitu lama sekali tidak lihat Kasma bermulakan perlumbaan dari petak utama. Nasha. Betul Harmi, kalau kita lihat memang Kasma yang kembali semula beraksi dalam perlumbaan Cuprik dan kalau Harmi nak tahu, Kasma merupakan pelumba pertama yang memenangi perlumbaan CP 150 di litar ini pada tahun 2017 dan kalau kita lihat memang dia mempunyai rekod yang baik di litar tangkak ini Harmi. Ya, rekod yang baik ada pada Kasma, tapi Afif juga ada rekod baik di litar ini dan juga pendahulu bagi kedudukan keseluruhan bagi musim 2021 ni Azroy Hakim Anwar juga kita akan berikan tumpuan. Tapi kita akan bersama dengan mereka sekarang terlebih dahulu di grid permulaan perlumbaan. Bersama kita Kasma Daniel di petak pertama. Kasma bermula di petak pertama, pastinya saingan akan diberi hebat daripada pelumba lain. Apa yang Kasma punya strategi untuk final race ni? Apa saya cakap dekat Sepang saya nampak abalan, kat sini pun saya nampak. Untuk strategi saya untuk race kali ni, semestinya saya akan kekalkan kedudukan di mana saya berada, dan apa-apa pun saya akan cuba sehabis baik di hometown race. Kerana ialah saya kelahiran Johor, saya memang nak menang dekat tempat saya. Okey Kasma, good luck. Dan kita bersama Afif yang berada di petak nombor 2. Afif, semua dah tahu Afif di sini pun rekod cantik. Apa strategi untuk final race ni? Untuk race kali ni saya target untuk finish di perempuan hadapan. InsyaAllah kalau ada rezeki finish di podium. So saya akan keep point saya semaksimal yang boleh.
So ini lagu satu ini tempat Kasma, so saya keep lah macam mana. Kalau ada peluang saya ke depan, kalau tu saya stay untuk finish collect the point. Good luck Afif, dan kita bersama pelumba yang berada di petak ketiga. Patutnya tadi orang lain tau. Macam mana boleh berubah. Okey, apapun macam mana untuk starting grid yang ketiga ni pastinya akan diberi saingan oleh pelumba-pelumba lain. Strategi awak untuk final race ni? Strategi saya pada race kali ni saya follow yang lebih laju pada saya sampai ke akhir perlumbaan. Good luck. Memberikan tumpuan sebenarnya pada perlumbaan yang akan mereka lalui. Tadi kita katakan Aisyah bagaimana Kasma dia ditanya dia menang kali pertama, tapi Afif juga pernah menang di 2019. Ya, betul. Dia menang di sini. Jadi nampaknya kelebihan yang ada kepada pelumba yang agak sama rata. Dan Azroy yang kita lihat Azroy mendahului kedudukan dia di hadapan dan kedudukan keseluruhan Azroy. Dan tahun ini dia menang di Terengganu dalam kedua-dua perlumbaan seperti yang kita ketahui. Dan tahun lalu dia ditangkap, dia menduduki tempat yang kedua di sini pada perlumbaan pada tahun lalu. Dan kalau dikatakan rekod tangkap tempat yang ke-8 tahun 2019 untuk Azroy. Dan pada tahun 2000 tempat ke-7 2018. Dan pada rekod yang ada ini juga dia prestasi dia agak baik untuk musim 2001. Jadi dia juga adalah pelumba pilihan bagi kita untuk perlumbaan kali ini. Ya, betul Harmi. Kita selain daripada yang Harmi katakan atau pelumba-pelumba yang pernah menang di sini seperti Akid Aziz tahun lalu. Ya, Akid Aziz juga menang di sini. Dan kalau kita lihat pelumba-pelumba seperti Iqbal pun mampu memberikan cabaran. Nazirul juga pernah menaiki podium di sini di tempat yang ketiga. Dengan Tengku juga antara pelumba yang kita akan lihat, kerana semalam Harmi kalau kita lihat pelumba-pelumba ini dalam keadaan litar yang kering, beliau melakukan catatan masa 43 saat ke bawah, 44 saat ke bawah. Ya, tadi kalau kita lihatkan pada Super Pole pun kesemua mereka lakukan 44, kecuali Aiman yang DNF. Dan perbezaannya tidak jauh antara Kasma 44 dan 124 berbanding dengan Afif dengan 44 142. Izzat 144 189, Akid 144 193. Sebenarnya kedudukan ini adalah hanya ratusan saat saja membezakan antara pelumba di hadapan. Dan kita jangka ini akan jadi satu perlumbaan yang cukup sengit antara kesemua. Ada 24 pelumba di grid sekarang ini. Dan kedudukan yang dapat di antara mereka. Cuma kalau kita lihat pada perlumbaan-perlumbaan yang berlangsung pada hari ini tadi, Wira dan juga bagi kategori CP125, di mana permulaan yang baik penting untuk ada kelebihan di depan. Betul lah Hami, kerana kalau kita lihat di selekoh yang pertama tu, ruang untuk masuk itu sangat kecil. Jadi mereka sewaktu permulaan perlu bijak mana untuk mencuri tempat bagi melepasi di selekoh yang pertama terlebih dahulu. Kerana kalau bermula dengan agak lambat, ini akan menyebabkan beliau tersangkut di bahagian belakang. Dan untuk memintas di litar ini bukanlah satu tempat yang mudah. Ada beberapa selekoh saja. Kalau kita lihat selekoh ke-8 dan juga selekoh yang ke-9. Dan kalau pelumba itu berani untuk memotong di selekoh yang selekoh yang pertama, itu tadi Hafizah Rofah lakukan, dia boleh lakukan. Kerana apabila keluar selekoh yang ke-9 tu untuk dapatkan momentum kelajuan angin, mendapatkan angin dari belakang untuk masuk di bahagian dalam, dan memang sukar lakukan, tapi boleh dilakukan oleh pelumba. Dan kini ada semua pelumba kategori premier, pelumba utama dalam kejuaraan Capri ini. Dan kalau kita lihatkan perbezaan masa yang tadi saya katakan, kita tak boleh kira pada semalam, kerana semalam kerana cuaca berbeza pada hari ini. Tapi pagi ini catatan masa mereka kesemuanya 44 saat. Dan pelumba-pelumba lain di belakang juga mampu untuk melakukan catatan masa yang sama. Kerana Teleteri Muzakir yang menang musim ini, ya, betul, dia berada di kedudukan petak yang ke-15 pada kali ini. Elmi Azman di petak yang ke-16. Kalau nak kirakan Fazrul Syam berada di petak yang ke-18. Dan kesemua mereka ini yang kita sebutkan tadi juga
boleh berada di hadapan termasuk pelumba senior seperti Afendy Rosli bermula dari petak A21, dan yang penting untuk mereka keluar dari selekor pertama, tidak ada sebarang insiden untuk meneruskan perlumbaan kali ini. Betul Hami, apa yang Hami katakan memang betul dengan kita memperlihatkan 24 pelumba yang cukup berpengalaman dalam perlumbaan Premier CP150 ini, dan dalam keadaan cuaca yang sangat panas ketika ini di Lita, dengan kita akan memperlihatkan kekuatan fizikal, mental dan juga ketahanan motosikal pun menjadi satu peranan yang sangat penting. Keadaan cuaca yang panas untuk mengekalkan kedudukan, kerana mereka bukannya bukannya satu pusingan itu mereka akan memperlahankan motor, tidak. Dalam 20 pusingan tu, 20 pusingan mereka akan all out, akan mendapatkan semaksimum yang mereka boleh untuk mengekalkan kedudukan dan memberikan cabaran kepada kesemua pelumba. Tadi kita lihat Ahmad Fazrul Syam yang melakukan rekod 157 perlumbaan setakat ini bagi Ahmad Fazrul Syam, dan dia sudah mengumpul Fazrul 34 podium dengan 15 kemenangan kesemuanya, dan dari situ pun kita nampakkan pengalaman yang ada pada Fazrul walaupun dia bermula dari agak belakang sedikit, dan di litar tangkap ni, kerana ini adalah litar tetap untuk perlumbaan, dan kelebihan yang ada kepada pelumba, mereka dapat menggunakan keseluruh bahagian di litar ini untuk mencari racing line mereka yang tersendiri. Tadi Nasha ada katakan, sekali lagi kita akan cakap mengenai bagaimana karakter di litar ini, kerana dia ada beralun, ada cerun sikit menurut Nasha. Kalau kita lihat memang antara selekor yang saya rasa agak teknikal, di mana di selekor sebelum menuju ke selekor yang ke-8, selekor ke-6 dan juga selekor yang ke-7, di mana kita dapat lihat selekor itu agak sikit menurun, dan mereka kalau masuk di selekor itu laju, dan menuju ke selekor ke-8 tu, itu yang perlu mereka berjaga, kerana kesilapan yang dilakukan oleh pelumba di situ boleh menyebabkan mereka terjatuh. Dan kita pun tahu Hami, dalam CP150 ini mereka kalau pelumba cukup rapat, jadi mereka juga perlu berjaga-jaga untuk jika melakukan sedikit kesilapan akan mengakibatkan pelumba yang lain. Ya, dan tadi kita bertemu dengan Afendy Rosli yang dengan 129 perlumbaan setakat ini, kepada Helmi Azman berada di petak agak belakang juga pada perlumbaan kali ini bagi Helmi. Dan tapi kalau kita lihatkan dalam perlumbaan sebelum ini juga, tadi belakang dari Wira pelumba Firdaus Hamdan pelumba dari belakang boleh sampai ke depan, dan Helmi bermula dari petak yang ke-16 pada perlumbaan ini. 24 pelumba kesemuanya, satu grid yang agak besar, dengan Syarjah Zaf tadi berada di petak 23, sampai Aiman berada di petak yang ke-24. Strategi untuk mereka masing-masing dalam perlumbaan ini, tapi yang penting untuk kita saksikan di selekor 8 dan 9, kerana di situ biasanya menjadi penentu. Itu nampak ada seorang pelumba yang ada masalah dengan motosikal, itu Nazrul Izzat Nasha, yang sekarang mungkin tadi enjinnya tapi dapat menghidupkan kembali untuk menekan perlumbaan. Dan kita akan lihat pada kedudukan grid nanti, mereka dilepaskan grid perlumbaan bagi CP150 di litar tangkap pusingan yang ke-7 2021. Kasmah Daniel petak pertama, Afif Amran petak kedua, 3 Izzat Zaidi, 4 Akid Aziz, 5 Azrul Hakim Anwar, 6 Nazrul Izzat Muhammad Baudin. Petak yang ke-7 dimiliki oleh Muhammad Iqbal Amir Abdul Malik, 8 Tengku Amirul, 9 Haziq Fairuz, 10 Aiman Tairuddin, 11 Khairil Ashraf Mahmud, 12 Muhammad Muzakir Muhammad. Dan petak yang ke-13 adalah Khairul Ikhwan Aziz, 14 Fitri Ashraf Razali, 15 Muhammad Syafiq Rasul, 16 Ahmad Fazrul Syam, 17 Amir Rosi Amidi, 18 Afendy Rosli. Petak ke-19 dimiliki oleh Muhammad Helmi Azman, 20 Azhar Abdul Jalil, 21 Muhammad Izam Ikmal, 22 Syarul Shazras, 23 Muhammad Zuhilmi Yazid, dan petak terakhir dimiliki oleh Muhammad Syaufiq Aiman Muhammad Fauzi. Semua 24 pelumba. Dan kembali pada kedudukan dalam kategori utama, kategori Premier bagi CP150 pendahulu yang kita lihat, nombor 20 Azrul Hakim Anwar yang bermula dari petak yang ke-5. Dan yang penting dalam perlumbaan ini,
untuk bermula dengan baik, melepasi selekor pertama, tidak mahu terperangkap dengan kelompok yang masuk pada selekor pertama di awal perlumbaan. Dengan kesemua pelumba bersedia sekarang ini untuk 6 lampu merah dinyalakan. Jadi sekarang dilepaskan. Kita lihat di awal perlumbaan bagaimana agak sebaris, tapi Afif yang masuk dari bahagian luar. Kita dapat lihat Kasma yang dapat masuk untuk berada di tempat yang pertama, tapi di selekor pertama lepas tanpa sebarang insiden. Kasma di tempat yang pertama diikuti dengan Afif digunakan tempat yang kedua sekarang ini. Lihat satu permulaan yang baik yang ditunjukkan oleh Kasma. Kasma yang meluncur laju menuju ke selekor yang pertama, terus masuk dengan diikuti oleh Afif, Akid dan juga Nazirul Haziq yang bermula di petak yang ke-9 juga. Baik bermula, sekarang ini berkedudukan di tempat yang ke-5 dengan kita memperlihatkan Izzat agak sedikit ke belakang. Pada ketika Izzat yang cuba untuk mencelah, tapi beliau setakat ini berkedudukan di tempat yang ke-7. Agak panjang bagi perlumbaan CP 150, 20 pusingan untuk mereka habiskan. Tapi pada kedudukan sekarang ini mereka berbaris. Satu barisan yang panjang masih awal perlumbaan, 27 masih lagi. Dia semakin selesa dengan genternya. Kasma yang kembali semula kedudukan Capri ini di tempat yang pertama sekarang. Lepas dia menang perlumbaan sebelum ini di Kuala Terengganu, dan sekarang pada perlumbaan ini juga menunjukkan catatan terpantas suatu Super Pole. Kasma, Afif dengan Akid diikuti dengan Nazrul Izzat di tempat yang keempat. Azroy ke belakang sedikit. Kita lihat tadi Akid yang melakukan sedikit kesilapan dan nampaknya ini yang membuatkan gap di antara Akid dan juga Afif. Tapi kita lihat bagaimana dua pelumba ini yang mulai menjahatkan diri. Akid masih lagi kekal di tempat yang ketiga, Nazrul Izzat di tempat yang keempat. Haziq berada di belakang Nazirul di tempat yang kelima. Perebutan di tempat yang ketiga di antara tiga pelumba ini dengan Kasma masih lagi kekal di tempat yang pertama. Kita lihat pada saat dengan Kasma juga nampak dia semakin selesa, saya katakan tadi, kerana sebelum ini kita belum dapat lagi melihat akibat Kasma. Yang kita lihat sebelum dia berehat seketika ketika Capri ini kerana belum di luar, dan sekarang kembali semula dan kita nampak bagaimana dia di depan sekarang mempertahankan kedudukannya, tapi tidak jauh Afif memberikan tekanan kepada Kasma. Ini adalah seperti juga kita lihat pada tahun 2018 2017 perebutan di antara kedua pelumba di hadapan, di antara anak Kasma dan Afif. Sementara dalam kumpulan masih lagi kumpulan pertama, cuba dari bagian dalam, tapi Kasma menutup ruang, tidak membenarkan. Akid Nikori di belakang, Nazrul Izzat. Setakat ini semua pelumba dapat mulakan perubahan dengan begitu baik, dengan masih lagi pada satu kedudukan yang ada 1, 2, 3, 4, 5 pelumba yang berpeluang untuk merebut kedudukan tempat yang pertama. Izzat turun di tempat yang ke-6, Azroy di tempat yang ke-7 sekarang ini. Kita lihat kedudukan 1, 2, 3, 4 dan 5 ini cukup rapat, dan nampaknya Izzat sedikit ke belakang dengan Azroy berkedudukan di tempat yang ke-7 pada ketika ini. Dengan kita melihatkan perebutan di tempat yang nampaknya Nazirul telah pun naik di tempat yang ketiga sekarang ini. Nazirul telah pun memintas Akid. Akid turun di tempat yang keempat, dengan kita melihatkan Haziq masih lagi kekal di tempat yang kelima. Haziq turun tempat yang kelima. Ini perebutan 5 pelumba teratas. Sementara bagaimana apa yang dapat dilakukan oleh Izzat dan juga Azroy untuk mengikori kumpulan di hadapan, kerana kita lihat Kasma 4 pusingan dia masih lagi di hadapan, menarik lain-lain pelumba di belakang. Perebutan ini mungkin beri ruang sedikit, memberi peluang kepada Izzat dan juga Azroy untuk mengikori. Sekali lagi kita saksikan di selekor pertama, tapi nampak Kasma dia cukup cantik, dia masuk di selekor, dia menutup, tidak membagi peluang, tidak ada sebarang kesilapan lakukan oleh Azroy, oleh Kasma setakat ini. Walaupun kita lihat beberapa kali cubaan Afif, dia cuba masuk, dia cuba untuk mencari ruang, tapi dapat ditutup dengan begitu baik. Azroy berada di tempat yang ke-7, cuba untuk mengikori di kumpulan ini, tidak mahu melepaskan kerana dia perlu berada dalam kelompok di hadapan ini untuk ada peluang memberikan cabaran. Dan untuk perebutan tempat yang pertama di belakang Azroy, Alam Muzakir yang ketinggalan sedikit tempat yang ke-8. Demikian di hadapan sekarang ini masih lagi walaupun nampak macam wide sikit oleh Kasma, tapi Kasma masuk menutup ruang. 1, 2, 3 rapat sekarang ini.
Kasma, Afif dan Nazirul Izzat yang berada di tempat yang ketiga. Lihat empat pelumba ini cukup rapat dan kita lihat bagaimana Afif setiap kali beliau mencuba Nazirul masuk tapi tidak, masih lagi ditutup oleh Afif. Afif menutup segala ruang yang ada dan tadi kalau kita lihat beliau cuba untuk masuk di selekor yang ketiga tapi kita lihat bagaimana Kasma masih lagi kekal mempertahankan kedudukan 14 pusingan, masih lagi banyak untuk mereka. Ya, tadi walaupun kita lihat Nazirul dia cuba untuk melihat, dia membaca keadaan sama ada dia dapat untuk melepasi ataupun tidak pada tempat tu, kerana kita tahu ni tumpuan yang panjang. Ada 14 pusingan lagi. Kasma boleh melihat di mana Afif mengikori sahaja. Strategi Afif ni biasa kita lihat sebelum ini, dia mengikori dan mencari ruang untuk melepasi pelumba di depan, sementara Nazirul pula mengintai apa dua pelumba di hadapan cuba lakukan. Nazirul sekali lagi dia hanya membaca keadaan ruang untuk dia masuk, membaca keadaan di selekoh yang mana, kerana kebiasaannya kita lihat di 8, 9 dan 1 yang akan digunakan oleh pelumba untuk mereka masuk, terutama di selekoh ini, selekoh U-turn mereka panggil, untuk pelumba di depan melakukan kesilapan dan untuk mereka masuk sekali lagi dari luar pula cubaan dilakukan oleh Afif untuk zigzag kerana bersebelahan dengan Kasma tapi tidak cukup kuat kerana Kasma berjaya menutup kembali ruang menuju ke selekoh pertama. Kasma pada kedudukan tidak berubah sekarang ini. Kasma, Afif diikuti dengan Nazirul Izzat dan Akid. Nazirul Izzat, Nazirul ketinggalan sedikit di belakang. Dua pelumba di depan, itu cantik sekali. Tidak ada sebarang kesilapan pada tunggangan mereka menutup ruang begitu baik di selekoh terutamanya. Dan apa yang sedikit Kasma tadi tapi dia kekalkan kedudukan di depan, tapi kita lihat Afif cuba masuk. Sekali lagi Nazirul yang melepasi pula kali ini di selekoh yang ke-8. Nazirul melepasi seketika dan bagaimana dapatkah tidak dia mengekalkan kedudukannya, dia mengekalkan kedudukannya tempat yang kedua, melepasi Afif sekarang ini. Jadi Afif berada di tempat yang kedua. Kembali kita lihat Afif cuba masuk. Nazirul yang tadi lepas seketika tapi kembali dirampas oleh Afif untuk tempat yang kedua. Persaingan di tempat yang kedua cukup rapat di antara tiga pelumba ini. Kita lihat Kasma masih lagi kekal mempertahankan kedudukan dengan Afif sekarang ini diberikan tekanan oleh Nazirul Izzat. Akid yang mengikori saja tiga pelumba di hadapan ini. Kita lihat bagaimana Akid cuba untuk Afif. Dia mencari ruang di manakah racing line yang boleh beliau pilih untuk melintas Kasma. Kasma masih lagi mempertahankan kedudukan dengan Afif. Sekarang ini tugas berat juga untuk Afif kerana beliau dicabar dan juga mengejar dua pelumba pasukan maju motor. Ya, kerana yang pentingnya sekali pula bagi Azroy telah pun sampai di tempat yang ke-5 untuk memberikan tekanan kepada pelumba di hadapan ini untuk mengikori, untuk merapatkan dirinya dengan 4 pelumba di hadapan yang masih lagi kita lihat kedudukan tidak berubah walaupun Nazirul seketika berada di hadapan. 10 pusingan lagi untuk tamatkan. Lihatkan Nasha bagaimana Kasma lebih cantik mengawal pelumbaan sampai selekoh ni bagaimana, tapi Nasha bagaimana Kasma dia tutup ruang dengan begitu baik walaupun nampak macam wide sikit tapi dia berjaya sebenarnya mengambil untuk mengumpan sedikit di belakang dan dia menutup kembali ruang. Betul, Kasma menggunakan satu strategi yang sangat cantik. Beliau tahu ada pelumba di belakang beliau tapi beliau menutup segala ruang yang ada dan dia memperlihatkan di mana racing line yang beliau pilih untuk menggunakan strategi tidak membenarkan Afif ataupun pelumba-pelumba lain masuk di bahagian luar ataupun dalam. Dengan kita dapat lihat Kasma yang mengawal perlumbaan ini sekarang ini, Armi. Dari awal Kasma di depan. Ini adalah perebutan di belakang Izzat Zaidi, Haziq Muzakir tempat yang ke-6. Saya katakan tadi dari awal dia di depan. Tapi berapa lama dia dapat bertahan dan apa yang difikirkan oleh Afif, Nazirul dan Akid. Akid nampak dia memang mengikori saja, menantikan sebarang kesilapan pelumba di depan. Sekarang pelumba maju motor 1 dan 2 sekarang ini. Nazirul Izzat yang naik tempat yang kedua. Tapi dia akan tugas berat untuk mengekalkan kedudukan ini kerana Afif. Akid bersebelahan dengan Afif sekarang ini. Akid akan cuba masuk tapi ditutup oleh Afif. Ditahankan kedudukan di tempat yang ketiga. 4 pelumba ini sangat rapat. Azroy ketinggalan sedikit, ada jarak antara Azroy dengan Akid. Dikurang satu saat antara kedua pelumba tapi di depan yang kita lihat kurang tadi satu saat. Akid masuk ke dalam. Akid melakukan sedikit kesilapan dan dia telah pun
menghalang sedikit Afif dan memberikan ruang kepada Kasma dan Nazirul untuk lari jauh sedikit. Ada gap antara mereka, antara 20 meter depan dengan Akid di tempat yang ketiga sekarang. Jadi kalau kita lihat tadi Akid yang agak wide sedikit tapi berjaya mengawal motorsikalnya, tapi ini membenarkan Azroy untuk sampai di kelompok ini, Hami. Dengan Azroy tadi kita nampak ada gap dan Azroy mulai sampai di belakang Afif. Dengan Kasma masih lagi kekal mempertahankan kedudukan di tempat pertama, 1-2 untuk pasukan maju motor. Akid sekarang ini cuba memberikan tekanan pula kepada Nazrul Izzat. Kasma mempertahankan kedudukan dengan Nazrul. Sekarang ini kita lihat cuba tapi masih lagi ditutup oleh Kasma. Afif sekarang ini memberikan tekanan kepada Akid. Akid yang naik di tempat yang ketiga sekarang ini. 7 pusingan lagi. Ya, Afif yang dia akan, saya akan cuba untuk kembali merampas tempat. Tapi 3 pelumba di depan ni. Sama ada Nazrul Izzat akan cuba ke atas Kasma. Rakan pasukannya yang berada di tempat yang pertama sekarang ini, tapi kesemua pelumba akan mahu menangi perlumbaan. Nazirul bersebelahan dengan Kasma. Dia akan cuba masuk di selekor ini. Dia berdaya lepas. Nazirul lepas untuk ada di hadapan buat kali pertama. Kasma kehilangan kedudukan di hadapan sekarang ini. Nazrul Izzat Baudin yang berada di tempat yang pertama. Kasma Daniel di tempat yang kedua dengan Akid masuk pada kali ini melepasi Akid. 2 pelumba melepasi Kasma. Afif dan Akid melepasi Kasma, turun tempat yang keempat. 6 pusingan lagi akan tamat, berubah kedudukan. Sementara Azroy mengambil kesempatan untuk berada dalam kumpulan di hadapan ini. Sekarang ini kita nampak perubahan kedudukan. Afif masuk melepasi Akid. Afif naik di tempat yang kedua sekarang ini. Akid turun di tempat yang ketiga dengan Kasma yang kita lihat turun sedikit di tempat yang keempat. Kasma cuba sekali lagi di segmen ketiga ini tapi ditutup oleh Akid dengan berbagi 4 pusingan setengah lagi untuk 5 pelumba ini. Cukup rapat persaingan di tempat yang pertama, Hami. Makin mendebarkan walaupun kita ada 5 pusingan atau kurang dari 5 pusingan lagi akan tamat dalam perlombaan bersebelahan yang kita lihat di hadapan antara Afif dan juga Nazirul. Afif kembali di tempat yang kedua walaupun tadi dia kehilangan tempat ini, tapi sekarang dia kembali memberikan tekanan. Dan kita tahu bagaimana Afif sebagai pelumba di tempat yang kedua. Kita dah tengok bagaimana cara turangan Afif lakukan. Bukan satu yang mahu dilihat di pelumba di depan oleh ke belakang. Ada Afif Amran di belakangnya. Memang pelumba yang akan berikan menyukarkan dan itulah dia telah pun masuk di hadapan sekarang. Afif berjaya memintas Nazrul Izzat untuk mendahului pelumba bakal yang pertama. Berubah kedudukan sekali lagi dengan di hadapan di tempat yang pertama. Afif Amran buat kali pertama berada di depan, tapi tidak selamat lagi untuk dia kerana tinggal lagi bagi kurang 4 pusingan akan tamat. 4 pelumba, 5 pelumba ini rapat kedudukan perebutan tempat yang pertama. Kita lihat Afif yang sekarang ini memimpin perlombaan dengan Nazirul turun di tempat yang kedua. Akid yang sekarang ini memberikan tekanan. Wide sedikit Nazirul. Akid lepas naik di tempat yang kedua. Sekarang ini kita lihat. Bertolak sedikit antara Akid dan Nazirul nampaknya. Tapi Nazirul dari tempat yang kedua sekarang ini. Kita lihat tadi ada persentuhan antara Akid dan juga Nazirul. Ini perebutan tempat yang kedua antara kedua-dua pelumba. Akid nampak tidak gembira dengan apa yang berlaku tadi, tapi kita lepaskan itu kepada tiba untuk memikirkan yang pentingnya untuk perlombaan ini sekarang. Di hadapan masa lagi 2 pelumba ini bertahan ke perebutan tempat yang kedua. Ini membolehkan kelebihan pada Afif tampaknya. Afif yang dapat kelebihan kerana dia belum terlaju di hadapan tempat yang pertama. Di antara 2 pelumba ini mereka hanya kerana sering lihat antara satu sama lain menyebabkan Afif dapat meluncur laju di depan. Kasma di tempat yang keempat sekarang. Kita lihat persaingan sekarang ini. Perebutan di tempat yang kedua. Afif ada gap dengan pelumba-pelumba belakang 1.174 saat. Dengan Kasma yang sekarang ini mengikuti saja di belakang Akid. Azroy berada di tempat yang kelima. Kita memperlihatkan mereka menuju ke pusingan yang terakhir sekarang ini. Masih lagi kekal Nazirul mempertahankan kedudukan di tempat yang kedua. Dengan kita lihat sekarang ini Akid cuba untuk melepasi Nazirul. Sekarang ini Akid masuk naik di tempat yang kedua dengan persaingan 2 pelumba ini. Nazirul, Kasma, 2 pelumba pasukan maju motor. Sekarang Nazirul dengan Kasma pula yang sekarang 2 pelumba sepasukan ini. Dan sekarang masih lagi kita lihat di pusingan yang terakhir. Cuba laju untuk masuk ada Nazrul Izzat yang kembali di tempat yang kedua. Nazirul tempat yang kedua sekarang ini. Akid tempat yang ketiga, Kasma tempat yang keempat. Dan
Di hadapan nampak agak selesa pada Afif sekarang. Kadang kita di pusingan terakhir. Afif agak di depan dan cuba naik dalam oleh Kasma. Kasma dan Akib bersetua dah. Azrul cuba masuk di antara perebutan di hadapan Azrul cuba. Pelanggaran yang di antara selesa Kasma yang terlibat dengan pelanggaran, dan Azrul itu tempat yang ke-5 kalau tidak silap saya. Afif dia menang. Itu pasti Afif di tempat yang pertama. Kasma yang berlanggar tadi dengan pelumba. Sila kita lihat kembali kerana tidak pasti siapa antara Kasma dan Akid. Kasma terjatuh dan ini membolehkan Azrul lepas untuk masuk dari kedudukan. Kita akan lihat pada kedudukan di tamat perlumbaan Afif. Dia di tempat yang pertama, tidak ada gangguan untuk Afif di tempat pertama. Nazrul Izzat di tempat yang kedua dan 3 Akid Aziz. Walaupun tadi dia berlanggar sedikit dengan Kasma, tapi dia dapat menggagalkan kedudukan di tempat yang ketiga dengan Aiman Tahiruddin di tempat yang ke-4, sementara Azrul di tempat yang ke-5 pada perlumbaan tadi. Baiklah, ini keputusan untuk CP 150. Afif memenangi perlumbaan. Nazrul Izzat di tempat yang kedua, Akid di tempat yang ketiga, Aiman Tahiruddin di tempat yang keempat, Azrul Hakim Anwar di tempat yang kelima, Muzakir Muhammad di tempat yang keenam, 7 Muhammad Izzat Zaidi, 8 Muhammad Haziq Fairoz di tempat yang ke-9 dimiliki oleh Tengku Amirul. Kasma mendapatkan perlumbaan di tempat yang ke-10, Iqbal 11, 12 Khairul Ikhwan Aziz, 13 Syafiq Rasul, 14 Helmi Azman, 15 Azhar Abdul Jalil, 16 Amir Rosi, 17 Muhammad Fitri Ashraf, 18 Afendi Rosli, 19 Khairi Ashraf Mahmud, 20 Fazrul Syam, 21 Izam Iqmal, 22 Syafiq Aiman, 23 Syarul Syazwah dan tempat terakhir dimiliki oleh Muhammad Zuhilmi Yazid. Di tamat perlumbaan yang cukup mendebarkan tadi sampai penunggang drama sampai ke gasan penamat. Biasanya perlumbaan ditangkap yang akan menyediakan memang persaingan yang sengit antara pelumba dan kemenangan akhirnya menjadi milik pada Ahmad Afif Amran. Kita akan bersama dengan Daniel sekarang ni bersama dengan 3 pemenang bagi CP 150. Okay, sekarang bersama saya Nazrul Izzat. Okay, Ayoy dah memang fight gila untuk podium and sekarang ni berjaya dekat P2 after memang cuaca yang panas. Panas. So macam mana race kali ni? Race kali ni saya berterima kasih pada my sponsor, Ibu Bapa dan kawan-kawan saya yang support. Dan saya pada di agak litar ni agak panas dan temperature dia agak ni tinggi dan saya punya tayar belakang pun dah mula slide. So saya pun tak ada ambil risiko sangat. Dan saya pun ada cuba juga untuk kekalkan nombor 2 tu. Dan akhirnya saya dapat juga nombor 2. Dan kaki saya pun agak tak apa-apa baik. Dan saya cuba pada hari esok lah. Okay, tahniah Nazrul. Okay, kita teruskan dengan P3. Akid Aziz. So Akid battle yang non-stop tadi dengan banyak close contact. So kali ni race yang susah tapi berjaya dapat P3. Macam mana? Okay, yang pertama sekali syukur Alhamdulillah. Terima kasih kepada tim, mekanik, orang-orang yang mendoakan saya, keluarga saya, kawan-kawan saya, yang orang-orang yang tengok saya ni lah. Okay, yang untuk perlombaan ni memang maksudnya kita pun tahu kan, sebab keadaan motor saya sendiri yang tahu. Baru kita ukur keadaan motor kita dengan orang lain. Untuk race 1 ni mungkin kita ambil data lah. Bagi saya ambil data lah dulu. Untuk akan saya akan datang lah. Untuk race 2 ni mungkin lebih baik lah. Kita cuba cek yang terbaik lagi. Untuk perlombaan ni memang sangat-sangat sengit lah. Sebab pace tu saya tak tahu time berapa. Tapi slow tapi memang huru-hara. Memang sangat sengit. Tahniah Akid. Okay, kita teruskan dengan pemenang race 1 Ahmad Afif Amran. Okay Afif, finally lepas Terengganu kita datang ke Tangkap pula dan berjaya dapat nombor 1. So race yang memang perform nampak memang konsisten. So macam mana Afif rasa sekarang? Syukur Alhamdulillah.
dah lama saya tidak menaiki tempat pertama. Dah setelah 2 tahun saya habisi kemarau itu pada hari ini, iaitu champion balik. So itu memberi semangat kepada saya untuk terus race lebih baik untuk next round dan akan datang. Tahniah Hafiz. Jadi Nasha, kita lihatkan pada recap rangkuman daripada perlumbaan CP150 ni. Dan pada peringkat awal Nasha, kita lihat memang Kasma yang berada di depan. Dia mengawal perlumbaan ni. Betul, kalau kita lihat permulaan yang kita lihat perlumbaan ini, di mana Kasma yang sentiasa mengawal perlumbaan. Beliau yang memimpin permulaan dengan kita memperlihatkan persaingan di antara 5 pelumba pada awalnya, Harmi, dengan Izzat yang agak sedikit ke belakang. Dengan kita memperlihatkan Kasma, Afif, Nazirul, Akid dan juga Haziq. Persaingan di antara 5 pelumba ini cukup rapat, dengan kita memperlihatkan bagaimana Kasma sentiasa menutup segala racing line yang ada, tidak membenarkan pelumba-pelumba yang lain untuk memintas beliau. Tapi di selekor ini Nazirul berjaya untuk naik di tempat yang kedua, dengan Afif juga mempertahankan kedudukan di tempat yang kedua. Masih satu tunggangan, satu persaingan yang cukup sengit, dengan Azroy pada seketika beliau agak sedikit ke belakang, tapi mulai sampai di tempat yang kelima. Dengan 4 pelumba ini masih lagi perebutan di tempat pertama. Akid cuba untuk lepas, dengan beliau hampir-hampir melanggar pelumba di hadapan, tapi berjaya untuk mengawal motosikalnya. Kasma masih lagi kekal di tempat yang pertama pada ketika ini, dengan Nazirul di tempat kedua. Agak lama Kasma di depan sebenarnya. Dia mengawal dengan begitu baik berubah. Tapi sampai Nazirul Izzat yang terlebih dahulu memberikan cabaran kepada Kasma. Sebelum kita lihat Akid dan Afif yang juga mencuri peluang untuk berada di depan. Dan ketika ini Afif yang melepasi Nazirul. Dan pada ketika ini bahkan Nazirul mungkin dia sedang terlepas tempat yang pertama kepada Afif dan cuba untuk mengejar. Dan Akid di penghujung perlumbaan ini, jadi kita nampak dia cuba untuk memberikan cabaran kepada Nazirul. Dan di sini yang kita lihat antara 2 pelumba ini, antara Nazirul Izzat dan juga Akid. Dan kita tidak bagaimana tadi menutup ruang dilakukan oleh Nazirul Izzat. Dia cuba tutup rakan pasukannya untuk lepas di depan. Dan kemudian ini pelanggaran di antara Kasma dan juga Akid yang menyebabkan Kasma terjatuh, tapi dapat menamakan perlumbaan. Dan kemenangan bagi Afif. Yang menarik untuk Afif juga, Nasha, kali terakhir dia menang adalah di Litar Tangkak 2019. Lama sekali dia tidak merasakan kemenangan. Tahun lalu tidak ada kemenangan untuk pasukan saya juga berada pasukannya. Kali pertama kembali mencatat kemenangan. Betul. Memang agak lama juga kita nampak Afif. Kali terakhir 2019 di sini juga. Ya, di sini juga. Akid di tempat yang ketiga. Dan bagi Nazirul Izzat juga, kita lama tak nampak dia di atas podium. Bagi Nazirul Izzat, dah tahun ini dia menang di Litar Sepang pada pusingan yang kedua. Dan kembali di tempat yang ketiga juga di Litar Sepang. Dan kali ini di tempat yang kedua. Dan ini pelumba yang kita katakan tadi sudah lama tidak melihat kelibatnya di atas podium. Tempat yang pertama, Afif berjaya dia kali ini menang selepas menunggu hampir 2 tahun untuk mencatat kemenangan. Dan juga kepada pasukan Petronas Sprinter Yamaha CKJ Racing atau anugerah pasukan bagi Afif. Kemenangan yang kalau macam ni kedudukannya, Nasha tak sabar nak tunggu esok pada perlumbaan pusingan yang ke-8 dalam CP150 ini. Dan sekali lagi Encik Muhammad Munawir Mahdun, pengurusan penajaan Petronas bersama dengan pemenang-penang bagi podium untuk CP150. Okey, kita akan lihat bagaimana kedudukan keseluruhan dalam perebutan kejuaraan, kerana Afif di tempat yang kedua
sebelum ini dengan 71 mata. Adroy tempat yang pertama, tapi Adroy dia menambahkan perlumbaan tempat yang kelima, dia agak baik ya juga tadi. Jadi Adroy terus di atas dengan 114 mata, tapi Afif menghampiri dengan 96 mata. Akid tempat yang ketiga dengan 86 mata kekal. Nazrul Izzat naik tempat yang keempat sekarang ini dengan 76 mata. Izzat Zaidi turun tempat yang kelima 69 mata. Kasma tempat yang keenam 66 mata. Muzakir tempat yang ketujuh dengan 62 mata, sementara tempat ke-8 Haziq Fairuz dengan 57 mata. Baiklah, telah tamat 3 perlumbaan Wira CP125 dan juga CP150. Kita akan berehat seketika kembali selepas ini nanti.